Barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah pada ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud Nabi Ibrahim alaihissalam dan begitu juga cucunya Nabi Yaqub, ketika kedua-dua mereka diambang maut, sebelum mereka nak wafat, mereka telah memanggil anak-anak mereka dan memberi satu wasiat yang penting. Apa dia wasiat kedua-dua mereka? Yakni innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya wahai anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini bagi kamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Itu pesanan Nabi Ibrahim dan cucu beliau Nabi Yaqub. Anak Nabi Ibrahim dua, Ishaq dan Ismail. Isteri dia pun dua, Ishaq Siti Sarah, Ismail Siti Hajar. Daripada keturunan Ishaq, keturunan Ibrahim, Ishaq dapat Yaqub ni lah yang dinamakan Bani Israel. Ramai para anbiya rasul daripada keturunan Nabi Yaqub. Tapi di sebelah Nabi Ismail seorang saja insan pilihan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tuan-tuan dan puan-puan diperingatkan setiap hari Jumaat, khususnya untuk orang lelaki. Kalau perempuan tu setahun dua kali, Idul Adha, Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Setiap Jumaat, kemarin saya berkhutbah di Masjid Sungai Tiram. Ada siapa pi? Pi mana? Abang pi dengar? Tak? Khutbah clear? Oh, dia dua jari angkat tu. Saya baik tak angkat kaki-kaki, aku tak jam aku. Kan? Dia khutbah kena tahap tu lah ni. Kalau bawah pada tu memang cerai mangkuk ayun lah. Kena bagi kefahaman Islam, tak peduli siapa depan kita. SB main tanya Nazih pasal ni, bila nak apa upload dalam YouTube bah kan. Depa nak check kan, dia check data line clear. Apa line tak clear? Ayat Quran hadis. Bukan saya sentuh mana-mana individu. Kita cakap secara umum. Ini dakwah akhir zaman ni tak boleh lah. Kalau masih ada lagi pendakwah-pendakwah yang nak taqiyah, itu dia punya pasal. Saya straight to the point.
Haram kita katakan haram, zalim kita katakan zalim. Tu tadi anta hafal Quran lah? Hafal Quran lah? Tak. Oh, kemas juga baca tadi. Agak-agak saya tahu tak surah apa anta baca tadi? Surah Ibrahim ayat 42. Wala tahsabannallazi. Tidak ayat tadi. Kan? Apa wala tahsabannallazi? Lupa dah. Ghafilan amma ya'malu zalimun tu. Macam mana bunyi? Wala tahsabannallazi. Dia pun lupa dah. Tadi betul tu bukan siapa bila ustaz tanya dia panik kan tu. Wala tahsabannallazi. Apa sikit lagi? Wala tahsabannallazi nazalamu ke no? Nah, kita tengok ayat 42. Ayat ni penting tuan-tuan. Peringatan supaya kita jangan melakukan kezaliman. 14-42. Wala tahsabannallazi, bukan wala ya. Betul lah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Saya teringat lagi tuan-tuan, ketika wala tahsabannallah, bukan wala yahsaban, wala tahsabannallah. Baca tadi betul dah. Bila ustaz tanya orang kedua, dia tak ingat kan? Saya teringat kematian siapa tuan-tuan? Kematian Muammar Gaddafi. Ni nak abang ni ayat ni Quran ni kalam Allah. Bila mana kita kata kalam Allah tak boleh silapnya, mesti berlaku. Kadang-kadang dia tunggu masa bila nak berlaku. Tengok Allah sebut wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya, dan janganlah orang-orang yang melakukan kezaliman itu menyangka Allah leka, Allah lalai, Allah tak tahu apa yang dia buat. Ada pemimpin-pemimpin yang zalim melakukan bermacam-macam kezaliman. Kita kadang-kadang orang bawahan tengok, kalau dia zalim, Tuhan tak suka dia. Tengok dia sihat apa, tak jadi apa pun kat dia. Ni ayat ni nak peringat kat hangpa. Nah, jangan orang-orang yang melakukan kezaliman menyangka Allah leka, Allah lalai terhadap apa yang dilakukannya. Tak jadi apa pun. Innama yuakhiruhum. Tuhan sebut, sesungguhnya aku melewatkan sikit apa dia? Siksaan, hukuman terhadap golongan zalim ini. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada satu hari dia akan melihat peristiwa hukuman Tuhan terhadapnya dengan mata yang terbeliak. Cuba tuan-tuan masuk YouTube, type Muammar Gaddafi, macam mana cara dia nak mati. Sebiji macam ayat ni. Entah tengok tak Syekh? Tak tengok Muammar Gaddafi. 42 tahun pemimpin yang cukup zalim. Apa yang dia tak buat? Ya, walaupun ini juga perancangan jahat US laknatullah yang nak rampas minyak-minyak yang ada di Libya. Dia memang dia lawan sungguh Amerika. Di samping tu dia juga menzalimi rakyatnya, tapi kebaikan dia pun ada. Tapi bila dia nak mati, macam Quran, dia tengok tuan-tuan, dia sembunyi dalam terowong, dapat tangkap. Dia tarik, dia naik lori, pakak pukul lah masa dia turun dari lori tu. Muka dia habis darah. Macam Quran kata. Bila dia sapu muka dia, tengok penuh darah. Dia terkejut ni. Apa yang jadi kat aku? Aku presiden ni. Tu yang Allah sebut. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Hang tunggulah orang zalim, pada hari yang hang akan tengok dengan mata terbeliak macam mana aku nak seksa hang. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan, pesanan untuk kita bersama, bukan tuan-tuan saja, pastikan kita ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Hidup kita tak tahu lama mana nak boleh hidup, sampai masa kita akan mati. Sebab itu kita diperingatkan pada setiap hari Jumaat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.
Jadi kita nak baca hadis pula. Hadis riwayat Imam Muslim tentang Islam. Dengar elok. Kalau tuan-tuan ada kitab hadis Imam Muslim tu 4 jilid, sebuah buku ni 4 jilid, 1, 2, 3, 4. Hadis yang saya nak baca ni hadis ke-89. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Apa dia maksudnya? Tak akan dapat masuk syurga kecuali, ataupun tak akan dapat masuk syurga melainkan orang-orang Islam sahaja. Apa dia ni abang ni? Malam ni nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan apa arti Islam. Allah suruh kita pastikan kita mati dalam keadaan Islam. Nabi bagi tahu pula penghuni syurga hanya dari kalangan orang-orang Islam. Melayu tak dijamin syurga. Melayu, Arab, tak. Penghuni syurga orang Islam. Jadi malam ni kita nak bahas apa erti Islam. Boleh? Ni kali pertama saya main ni, kan? Dan mungkin kali terakhir. Aku nak rembas kau malam ni. Nak bagi hampa faham ya. Pengertian Islam ni cukup luas. Di antara pengertian Islam ialah, saya pun buat nota ya. Yang ni tak buat nota pun boleh, tapi lebih teratur lah, tengok sikit lah. Tu saya minta sahabat tu ambil kitab ni. Terima kasih lah. Pada muka surat 23. Ini tafsir Profesor Mahmud Yunus. Muka surat 23, surah Al-Baqarah ayat 111, 112 tentang Islam. Siapa yang bakal menjadi penghuni syurga? Dalam ni dia cerita. Dan arti Islam tu pun jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saya terjemah dulu, sekejap lagi kita dengar tafsirannya. Jangan duk berangan nak masuk syurga nah. Syurga bukan pak kita punya. Syurga hanya milik orang Islam. Apa makna Islam? Di antaranya saya pilih ayat ni pada muka surat 23. Sekejap lagi kita dengar tafsiran Profesor Mahmud Yunus. Ayat yang bermaksud dan telah berkata, yakni golongan Yahudi dan begitu juga Nasrani. Dua musuh utama umat Islam ni, pokok pelak ni lah. Yahudi dan Nasrani. Tapi di antara dua yang paling pelak ialah Yahudi. Yahudi ni bukan bangsa buat kawan. Dr. Sokoldawi dalam satu ceramah di Qatar, saya tengok dalam TV, dia isytihad jihad menentang pokok Yahud. Dia kata dalil yang kata Yahudi ni lebih jahat pada Nasrani, surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 82. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladina amanu al-yahud walladina asyraku. Allah sebut no, Muhammad nak beritahu ke hang yang paling kuat permusuhan terhadap umat Islam, umat kamu ialah Yahudi. Baru yang kedua, golongan yang musyrik. Musyrik ni yang mempersekutukan Allah, macam Kristian daripada salib, itu semua syirik punya kerja. Agama Hindu rumah tokong. Faham bang? Tapi yang paling pertama, paling utama musuh kita ialah Yahudi. Jadi Yahudi berkata syurga ini milik mereka. Nasrani pun kata macam tu. Yahudi tak boleh masuk syurga, kami tak masuk syurga. Kepala bapak mereka. Allah cabar kedua-dua golongan haprak ni. Apa dia Allah cabar? Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum. Apa yang kamu dakwakan itu hanyalah
angan-angan kosong. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di sini ada pengajaran tuan-tuan ayat ni. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Yahudi, wahai Nasrani, sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah bukti kamu. Faham tak Tok Bilal? Ayat ni nak ajak umat Islam, bila kita tuduh sesuatu perkara terhadap seseorang, wajib kena bawa dalil. Tak boleh tuduh sesuka hati. Ini ajaran Islam. Ustaz ni bawa ajaran sesat, hampa tunjuk tak mana aku sesat. Kena bawa bukti. Orang putih ambil yang ni lah ni. Ayat ni lah orang putih jadikan satu undang-undang, dia panggil English Common Law. English Common Law states that one is innocent until proven guilty. Yang bermaksud seseorang tidak bersalah selagi mana tidak dibuktikan kesalahan. Jadi tuan-tuan, orang yang mendakwa, pendakwa raya wajib kena bawa bukti. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Dalam kitab hadis 40 ada riwayat Al-Baihaqi. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Pendakwa kena bawa bukti. Yahudi dan Nasrani mendakwa mereka ahli syurga. Tuhan kata bawa bukti. Mereka tak boleh nak bawa bukti. Lalu Allah jawab. Inilah jawapan yang jelas dan tegas. Siapa yang bakal menjadi penghuni syurga? Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Bahkan yang akan menjadi penghuni syurga ialah orang-orang Islam yang tunduk wajahnya kepada Allah serta suka melakukan kebaikan. Tak boleh faham, tak lagi dia hurai. Falahu ajruhu 'inda rabbi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka tak ada ketakutan dan keduka citaan. Mereka dapat ganjaran pahala. Siapa dia? Orang Islam, orang yang tunduk wajahnya dan dalam masa yang sama suka melakukan kebaikan. Jadi makna Islam pakat dengar muka surat 23. Yang ni bukan terjemahan tau, huraian tafsir. Orang-orang Yahudi mengatakan bahawa merekalah yang benar dan akan masuk syurga. Orang-orang Nasrani mengatakan pula bahawa merekalah yang benar dan akan masuk syurga. Lalu Allah menegaskan bahawa yang benar dan akan masuk syurga ialah, inilah makna Islam. Dengar elok. Ialah orang yang tunduk dan patuh mengikut perintah Allah. Itulah Islam. Kalau kita Melayu tunduk dan patuh mengikut perintah Allah, itu Islam. Boleh faham tak? Walaupun Arab dia Quran bahasa dia pun tak taat pada Allah, dia bukan Islam. Ahli syurga abang hanya orang Islam. Faham? Walaupun kita Melayu tak pandai Quran, baca pun boleh baca, makna tak reti. Kan? Tak apa. Asalkan apa yang Allah perintah, dia kata orang-orang Islam ialah orang yang tunduk dan patuh mengikut perintah Allah. Perintah Allah ada dua ya. Ada suruhan, ada larangan. Bukan ada tiga. Ada syurga, ada neraka. Ada dosa, ada pahala. Apa yang susah sangat? Selama mana kesemua kita, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam bentuk suruhan kita buat, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggal, Islam, insya-Allah syurga. Saya nak bukti dengan ayat Quran bahawasanya perintah Allah tu dua ayat. Ini terkandung dalam surah Al-Baqarah, tapi kitab tu tak ada. Saya duk tengok tak ada. Kitab Pimpinan Ar-Rahman, Keluaran Jabatan Perdana Menteri, ayat 124 Al-Baqarah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Tu ayat sepenuh. Dengar lihat-lihat. Dan kata Allah, kami telah menguji Nabi Ibrahim AS dengan beberapa kalimah. Kalimah makna perintah. Ada perintah suruhan, ada perintah larangan. Fa'atammahunna, lalu Nabi Ibrahim AS menyempurnakan perintah kami, kata Allah. Itulah Islam.
Sebab tu Allah SWT kata, qala inni ja'ilukan linnasi imam, aku nak angkat hang wahai Ibrahim sebagai pemimpin, pemimpin contoh teladan kepada umat manusia, bukan pemimpin sebuah negeri negara. Kena faham? Tak ada lagi negara Islam macam tu. Cuma dia jadi pemimpin sebagai contoh pada umat manusia. Siapa nak jadi manusia baik, orang Islam, contohilah Ibrahim. Apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggal. Sekali lagi saya bagi dengan ayat Quran tu. Boleh? Tu makna Islam. Kalau Melayu, tuan-tuan duk mimpi lah nak masuk syurga. Baik. Kesimpulannya yang kata Islam ni ialah terkandung dalam suratul Hasyri, surah ke-59 ayat 7. 59 ayat 7 ni, ayat 7 ni memang panjang. Sebahagian ada ayat tentang Islam, sifat seorang Islam. Apa dia? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Muhammad perintah pada kamu, dia suruh buat, kamu kena buat. Apa yang dicegah dan ditegah, tinggal sama sekali. Tu Islam. Boleh faham tak? Yang Nabi suruh dalam bentuk suruhan, kita buat. Yang Nabi larang, walaupun merugikan kita, kita tinggalkan. Itulah makna Islam. Boleh faham Syekh? Itulah Islam. Bila kita taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita taat kepada Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia dipimpin dengan wahyu. Dia tak suruh kita buat sesuatu melainkan itu perintah Allah. Jadi bila kita taat ada, kita taat kepada Allah. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. An-Nisa surah keempat ayat 80. Siapa yang taat kepada Muhammad, berarti dia taat kepada Allah. Sebab tu nak kena faham lah. Takut ada duk main ajak ni, kita ni kena banyak selawat kat Nabi. Esok insya-Allah kita akan bersama-sama dengan dia. Banyak cantik. Bukan tak boleh selawat. Selawat selawat tak cukup adik oi. Kalau nak duduk dengan Nabi bukan selawat. Nak duduk dengan Nabi kena tengok Ali Imran 31. Allah suruh Nabi bagi tahu pada umat, qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu. Lalu Nabi pun menyampaikan, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikut sunnahku, amal ajaran yang aku bawa pada kamu. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mencintaimu. Faham bang? Kalau takat selawat bubuih mulut sehari 10,000 kali. Ada seorang ulama baru meninggal di Kedah. Satu hari satu malam 24 jam dia berselawat pada Nabi, kata Nabi 13,000 kali. Kita mampu tak boleh nak buat 13,000 kali satu hari satu malam. 13 kali mungkin boleh, tu pun menguap 13 kali. Faham tu Imam? Takat selawat nak duduk dengan Nabi, minta maaf lah. Bukan saya nak cabar ustaz-ustaz ni, hampa tu duduk sembang kari lah. Main nak buat contoh kan? Kita di akhirat esok, siapa, Rasul mana yang boleh bagi syafaat abang? Katalah kita ada dosa-dosa sikit kan, agak-agak tak boleh clear nak masuk syurga. Siapa yang boleh bagi syafaat yang kita akan masuk syurga dengan syafaat Nabi kan? Nabi Muhammad kan? Tapi kena dengarlah hadis beliau. Ada di kalangan umat dia tak mengaku umat. Ada di kalangan umat Islam, Nabi tak mengaku umat. Pasal apa? Ni bagi dengar sampai Sungai Petani rumahku. Salah satu hadis Bukhari. Syekh Bukhari Pulau Pinang sihat lagi. Tak apa sihat kan? Dia kira salah seorang ulama Pulau Pinang kan? Kalau Kedah aku. Tak ulama lagi ke? Ayat Quran, hadis bukan duk tengok pun kan? Tok Imam baca pun saya tahu ayat surah apa. Tu ulama tu. Ingat nasib ke? Tak nasib lah. Saya apa Quran lain.
Saya dengar semalam kita di balik pulau kan, dia baca surah Ali Imran ayat 181. Ulama yang meninggal dunia ni dia selawat 13,000 kali. Tapi dia beramal dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dia bersama-sama dia. Pasal apa? Kalau kita ni tak suka benda ni, Nabi tak mengaku umat. Cuba dengar hadis Bukhari. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Cuba tuan-tuan dengar. Sekali siapa tak puas hati lawan saya dengan hujah. Dengar elok makna hadis Bukhari. Sesiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan umatku. Itu dia. Kalau kita tak suka sunnah Nabi, Nabi tak mengaku umat, abang, itu bolehkah dapat syafaat dia? Bang, tahu pun, tahu tak apa. Sunnah mendatang apa? Sunnah. Tanya tu imam, baca kemas ingat tadi. Tu imam, sunnah Nabi ada berapa? Abang main sini. Dia pun nak panik, lupa tu. Ni okey kan ni? Basuh dah? Bukan seminggu lalu punya. Tanya je lah, jangan marah. Ustaz ni macam-macam ada. Apa kau pernah dengar? Pernah dengar adik? Ustaz ni pernah dengar? Pernah dengar? Okey kan no? Sunnah Nabi ada 3 way. Ada sunnah wajib, ada sunnah sunat, bukan bersunat, ada sunnah haram. Sunnah wajib mana? Menegakkan sebuah negara Islam, melaksanakan syariat Islam. Sebab sewaktu Nabi hidup dulu, dia buat kerja ni, sunnah lah tu. Nak tahu dalil Quran Nabi menegakkan negara Islam, surah ke-9, nama surah At-Taubah ayat 40. Jangan duk petikai. Ni perintah Allah ni. Sebab tu Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kerana apa? Kerana nak menegakkan negara Islam. Mana pula dalil Nabi laksana syariat Islam di Mekah tak boleh laksana syariat Islam, pergi di Madinah, surah ke-28 ayat 85 Al-Qasas. Nak baca pun boleh bukan nak ayat gambar. Ulama negeri Kedah ni kan, kalau kita tak suka negara Islam, tak mau pada negara Islam, tak mau syariat Islam, Nabi nak mengaku umat ke? Bang, baru duduk seminit pun faham dah tak? Dah tak, sure. Kemas Pengusi surau ke? Bukan? Pengusi surau? Mendahari? Aku kalau pengusi tak main tak apa, jangan mendahari ya tak main. Nampak faham kan? Dah Syekh ni habaq dah kat aku, minta maaf kami tak sediakan makanan, tak apa, bendahari mai selamat. Faham bendahari? Hak nak makan tu bagilah lebih sikit. Dah tak ada di sini. Sampai yang tu pun nak kena ajak. Nabi nak mengaku umat je lah bang. Kita tak mau sunnah wajib. Menegakkan sebuah negara Islam adalah satu kewajipan. At-Taubah ayat 40, saya tak mau baca, memang itu dalil dia. Melaksanakan syariat Islam, Al-Qasas 85. Kalau ada kitab tu, kitab Arab Saudi, saya boleh tunjuk muka surat 624. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah adalah kerana nak melaksanakan syariat Islam. Di bumi Mekah tak boleh buat. Kita tak mau negara Islam, tak mau sokong perjuangan Islam, tak ada cita-cita nak memperjuangkan Islam. Agak-agak bolehkah dapat syafaat Nabi? Dengar hadis Imam Muslim. Hadis ni dalam kitab Bulughul Maram, dalam bab jihad, muka surat 727. Tu tak kata ulama akhir tu, siap dengan muka surat. Nabi bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddi nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Pergi cari kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar. Siapa-siapa yang mati ya bang, tak pernah memperjuangkan Islam, tu dia, hampa dengar lah, dan tidak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan Islam,
Siapa-siapa mati dalam keadaan sedemikian, mati dengan membawa balik benih munafik. Orang munafik masuk syurga kan? Tok Imam, anda pasti? Pasti munafik tak masuk syurga? Betul? Bagi dari Quran yang duk semang kari. Mai Tok Syekh nak bagi surah keempat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqin fid dar kil asfali minan nar. Munafik ni di bawah neraka. Kalau hidup di dunia tak ada cita-cita nak memperjuangkan Islam, faham? Tak ada cita-cita berjuang pun tak, cita-cita pun tak ada, mati dengan membawa balik benih munafik. Tu Nabi kata, hadis Muslim. Tu kira dia tak lawan Islam abang, mati pun bawa balik benih munafik. Kalau yang lawan Islam, Nabi nak bagi syafaat ke kepada umat yang lawan Islam? Cuba hampa jawab. Tak kira aku jawab dengan Quran. Ni nak kena faham. Islam makna tadi orang yang tunduk dan patuh mengikut perintah Allah. Suruhan Allah kita laksana, larangan Allah kita tinggal, walaupun merugikan kita. Boleh faham? Boleh no? Nabi nak bagi syafaat macam mana? Dia tak mengaku umat. Jam sunnah wajib. Kemudian ada sunnah-sunat. Sunnah-sunat betul lah, janggut, serban, kayu sugi. Tak mau simpan janggut, jangan duk peli orang, kan? Tak mau pakai kayu sugi, jangan duk peli orang guna kayu sugi. Itu sunnah Nabi. Ni potong kuku ni sunnah Nabi kan. Kalau kita kata aku tak mau potong sunnah-sunnah, murtad tu. Pergilah buka kitab mana, cuba pergi buka Mestikah Hadis jilid pertama, pergi tengok pasal potong kuku Syekh. Syekh nama apa? Ridwan. Ridwan. Kerja ke, mengaji ke apa? Syekh ustaz ke? Baru nak start? Lambat lagi. Pasal potong kuku bang. Tak suka potong kuku, tak suka sunat-sunat, murtad. Pergilah buka. Saya bercakap semua fakta, buka auta. Nak rosak akidah sekelip mata ya. Jangan duk main-main tu, duk hina sunnah Nabi tu. Kita tak mau, kita duk diam tu dah. Sunat, hak wajib, kena. Main nak tanya Syekh Ridwan, boleh tak seseorang tu dia tak mau semayang fardu isyak, dia terus buat sunat isyak, lepas tu balik? Dia buat dah sunat, hak fardu tak mau buat, tak kena. Orang buat wajib, wajib dulu baru sunat. Faham abang? Abang dah dengar saya ceramah? Tak pernah? Ni kali pertama ni? Okey tak? Macam tak suka pun? Nasib baik suka. Ustaz ni dia akan peduli siapa, dia cakap belah terus lah. Mari tanya lah abang tu no, alhamdulillah no. Khutbah memang clearnya, ringkas tapi padat dengan dalil Quran dan hadis. Berkhutbah bukan macam khutbah ya, tongkat pun tak pegang no. Anugerah Allah kat saya tuan-tuan. Macam mana saya nak tunjuk pada Allah tanda kesyukuran saya kepada Allah? Saya buat kerja dakwah bagi orang faham, bukan nak ambil hati siapa-siapa. Minta maaf, hampa tak panggil tak apa, pasal aku memang laku dulu, kini dan selamanya laku, alhamdulillah, insya-Allah. Hari ni hari terakhir bulan Penang, esok nak pergi mana? Esok 6 hari ceramah di Langkawi. Pasal apa nak pergi Langkawi? Lah ni ikan duyung banyak di pantai. Aku nak galas bawa balik. Kahwin ni? Nak galas sekok ikan duyung bagi kat dia, kat Syekh Ridwan. Ikan duyung merah-merah tu. Tak mau? Kan? Saya ni dah dakwah daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah Sarawak tak pernah lagi lah. Tapi kalau kita ni memang semua sampai dah. Baru saja dakwah, dan bidang dakwah ni baru lebih kurang 30 tahun baru lah.
Syekh umur apa? Ha? 24. Ustaz dakwah 30 tahun lah. Masa tu Syekh tak ada lagi. Yang dia empat tu Ustaz duk gempak aku lah. Aku ni masak dah cerita-cerita dakwah ni. Saya tak cakap besar, saya tak bimbang. Sebab prinsip saya berdakwah fakta. Baca dari Quran, walaupun saya kata kapiak, saya tak takut. Saya boleh bagi tunjuk kitab mana, muka surat mana, apa nak lawan, pergi tengok. Sebab tu tuan-tuan, sampai hari ni tak ada majlis agama di dalam Malaysia ni yang ban saya. Selangor ni tak boleh kan, kena ada tauliah. 20 tahun aku duduk awah sana. Baru-baru ni pergi bulan 10 ya? Khutbah terus, tak ada masalah. Jaiz pun ada. Jaiz tak jaiz? Bukan mak jaiz tu tak ada dah. Alhamdulillah, dakwahnya biasa. Fakta dari Quran, dari hadis. Tuan-tuan duk takut kat orang. Ni nak main dakwah, nak ambil hati orang, payah. Ni kita nak cerita bagi faham apa Islam. Islam makna orang yang tunduk dan patuh, mengikut segala perintah Allah. Boleh bang? Bang, nampak duk tongkat dagu mengenang nasi kena? Ataupun lapak nasi? Aku pun lapak kan tau. Dah lah hari ni tak sedia apa pula. Harap ayat sejuk kembung perut aku. So satu, makna Islam. Yang kedua, ingat elok, makna Islam berdasarkan Quran. Makna Islam yang kedua, orang Islam orang yang tidak membantah perintah Allah. Suruhan kita buat, larangan kita tinggal. Itu Islam. Mari kita buat contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintah dia bawa Siti Hajar dan Ismail ke bumi Mekah yang kering kontang. Betul tak? Adakah Nabi Ibrahim membantah abang? Oh wahai Tuhan, kenapa nak hantar pergi ke bumi Mekah kering kontang? Orang pun tak ada ni. Aku nak tinggal bini dan anak aku ni. Depa nak makan apa? Kalau hantar main ni kawasan apa ni? Bayan Baru ni. Bayan Lepas, Bayan Baru ni. Bayan Lepas. Kalau hantar Bayan Lepas bagus juga. Ada roti tempayan depa boleh makan. Ada dia membantah. Kan? Tok Imam kan nak balik ah? Tak habis lagi ceramah. Awak nak pergi beli capati ke apa? Tak payah aku nak makan tom yam lah ni. Dia tak membantah. Bila dia nak tinggal bini dia, Siti Hajar tanya dia. Dengar elok. Yang ni hadis Bukhari. Tanya Nabi Ibrahim, abang nak tinggal saya di sini Tuhan suruh ke? Nabi Ibrahim kata, ya Tuhan suruh. Bini pun tak membantah. Itulah Islam abang. Orang Islam orang yang tidak membantah perintah Allah. Apa pakat bagi tabung. Jangan duk kedekut tidur masin. Aku masuk dah tadi, mana tu tabung besi tadi kot. Ada tabung besi di luar kan? Siap dah, bagi siap dah sampai-sampai. Di mana saja saya berkuliah berceramah, ada tabung apa jangan memang apa dapat duit aku. Aku tak kedekut tidur masin. Sebab kita duk amal lama dah sedekah ni tuan-tuan, hampir 40 tahun. InsyaAllah 40 tahun dah duk amal sedekah. Kelebihan sedekah ni masya-Allah, jangan kedekut. Adik kerja kan mengaji. Kerja. Jangan duk kedekut. Hari-hari amal, walaupun RM1 cukup. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Surah Sabah, surah ke-34 ayat 39. Pegang dengan ayat ni. Dan apa yang kamu belanjakan di jalan Allah ni, masuk tabung surau, bayar elektrik, bayar ada ceramah agama, ada kuliah tajwid, kita dapat pahala. Apa dia? Allah kata dia ganti esok. Allah akan memberi ganti ya bang. Setiap ringgit 5 kupang ke sekupang yang apa masuk tabung tu, dia ganti. Dia bukan nak gantikan duit menari. Kadang-kadang Allah ganti dengan kesihatan. Abang mau yang mana? Duit banyak tapi tak sihat, ataupun duit tak banyak tapi sihat? Abang pilih mana? Duit tak banyak tapi sihat. Salah. Saya pilih duit banyak dan sihat. Ada pula pilih duit
duit tak banyak tapi sihat, pilih sihat dengan duit banyak. Tapi bila kita bersedekah, tu ayat Quran Sabah 39, tak usah duk bimbang lah. Saya malah nak cerita lah apa yang saya amal. Di antaranya tu, abang, saya tak pernah tinggal sedekah setiap hari, insya-Allah dah hampir 40 tahun. Bukan sehari sekali, 5-6 kali sedekah. Tang mana saya ada tabung, saya akan bagi. Sampai orang bukan Islam pun saya bagi. Kita orang bukan Islam, kita tak mau sedekah pasal kita tak tengok Quran. Dia dapat pahala walaupun orang bukan Islam, selama mana ikhlas. Faham? Oh, dia kata kita bagi kat Maniam, dia semayang tak kapiak nak. Bagi kat Ahmad pun tak semayang, sama macam Maniam kan pun. Buatlah apa tak cerdik, ingat kan? Ikut Quran Al-Baqarah, kalau tak salah saya ayat 272. Bagilah kat siapa pun walaupun bukan Islam. Kalau ikhlas, ada ganjaran pahala. Jadi Siti Hajar pun tak membantah bila dengar kata ni perintah pada Allah. Tak apalah abang, balik lah. Balik pergi ke Palestin tu. Agak-agak abang, Nabi Ibrahim naik apa? Daripada Palestin main Mekah, betul patah balik Mekah pergi Palestin. Naik apa? Asia. Jalan kaki. Oi, jalan kaki bila nak sampai, ingat dekat ke? 1600 km daripada Mekah ke Palestin tu. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan, 1600 km. Jadi Nabi Ibrahim naik apa? Lari. Ada siapa jawab apa dah? Naik unta. Oi, unta bila nak sampai oi? Naik apa abang? Buruk. Naik buruk. Itu kenderaan. Saya baca kitab tafsir, kenderaan yang memang Allah buat siap untuk para anbiya. Faham? Dia pun kata betul? Betul? Macam Upin Ipin tak? Naik buruk Yang saya baca betul lah. Kalau jalan kaki bila nak sampai abang, balik pergi ke Siti Sarah. Nabi Ibrahim masa tu umur dia 120 tahun. Siti Sarah umur 99 tahun kau oi. Tiba-tiba Allah bagi tahu kat Siti Sarah, apa dia? Hang tak lama lagi akan mengandung. Siti Sarah mana nak percaya, 99 tahun baru nak mengandung anak pertama. Abang, kalau lah ada orang umur 99 tahun mengandung, agak-agak abang apa akan berlaku? Bila dia pergi klinik kesihatan, doktor dengan misi lari lintang pukang. Dia ingat main terketak-ketak awak tu demam ke? Dah nak beranak. Weh, hampa tak gelak ke aku buat lawak? Tapi nak abang, Nabi Ibrahim AS, Siti Sarah, termasuk Ismail lah, 10 tahun dia meninggalkan kedua-dua insan ini. Dia patah balik masa tu Allah suruh sembelih Ismail pula dah. Adakah Ismail juga membantah? Tidak. Itulah Islam, Tok Bilal. Kita baca semua ayat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Sadaqallahu nazim. Datang ni pun kena tengok tak? Saya tak pernah off 24 jam WhatsApp ni. Kadang-kadang kita duduk tengah ceramah, kadang masuk benda yang penting kan? Ada kematian ke apa, tak payah off, silent je. Benar, satu ketika saya ceramah 11.30 malam, tak tahu ada call masuk. Berulang kali saya terpaksa jawab. Tengah ceramah saya berhenti, ada kematian di kampung. Jadi janganlah warak sampai tak bawa langsung mai ke surau kan, buat silent lah kan. Macam tambah saya ni, tuan-tuan lah duk cari 1.5 juta. Ui, bukan senang
Nak bagi siap bangunan yang ketujuh abang. Bangunan yang ketujuh sedang dibina. Dah belanja 800,000 dah. Nak cari tak banyak dah Syekh Ridwan, 1.5 juta. Tu yang tengok kat tu, kod lagi WhatsApp masuk kan. Assalamualaikum Ustaz, saya baru masuk dalam akaun Ustaz 2 juta. Lah juga aku balik, tak kelapang dah kan nak ceramah. Kan? Cancel lah habis. Kelangkawi pun tak pergi dah. Duit banyak lah. Kan? Tu nak buat contoh surah Ibrahim ayat 37 ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Bila dia patah balik pada Palestin, suruh sembelih Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Surah As-Saffat surah ke-37 ayat 102. Ismail kata, "Pak weh, kalau ni perintah Tuhan tak apalah, sembelihlah saya." Itulah Islam abang. Allah bukan suruh kita sembelih anak pun. Allah tak suruh kita tinggalkan isteri dan anak-anak. Kan? Suruh laksana Islam lah. Syariah Islam tak mau. Itu mengaku Islam apa? Orang Islam, orang yang tidak membantah, kena faham. Tuan-tuan boleh semayang 5 waktu, alhamdulillah. Puasa di bulan Ramadan 3 April ni, alhamdulillah. Tapi pasal apa undang-undang Islam, syariah Islam tak mahu? Cuba abang kata, Islam tekniknya apa macam ni? Syekh Ridwan jawab tengok. Ingat tak wajib kan laksana syariah Islam? Bukan sunat, qat'i, wajib. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. An-Nisa surah keempat ayat 105. Ni orang panggil dalil apa Syekh Ridwan? Dalil qat'i, dalil yang terang, dalil yang jelas kewajipan melaksanakan hudud. Bukan untuk muka Islam, untuk kita ya. Faham? Nah. Oh, semayang ikut Quran. Pemerintahan tak mau ikut Quran. Perundangan tolak undang-undang Islam. Islam kan macam ni. Melayu Nabi janji masuk syurga ke? Tak. Islam saja. Tu mana Islam, nak pergi faham. Boleh? Tadi kita mula 7.50. Sikit lagi, boleh? Nampak Syekh Ridwan duk tengok jam tu, nak suruh berhenti awal lah tu. Lagi Syekh tengok, aku tak berhenti terus. Perjanjian kita sejam ya Syekh Ridwan. Kalau lebih daripada sejam, overtime. Aku ni lawak sokmo. Nah, itu yang pertama. Di antara makna Islam, 2 dah saya bagi. Orang yang tunduk dan patuh mengikut perintah Allah. Yang kedua, orang Islam, orang yang tidak membantah perintah-perintah Allah dan Rasul. Yang ketiga, yang tidak menentang. Orang Islam macam mana orang Islam menentang hudud? Islam take minyak apa? Hudud tu ada dalam Quran. Abang tahu tak ayat-ayat hudud? Mari saya nak abang. Siapa boleh beritahu ayat hudud ada berapa? Saya bagi RM200 ke abang. Bagi RM200 satu saat sekarang habis. Nasib baik tak ada abang. Aku memang tak mau bagi pun. Aku pun nak dapat susah. Dari buah envelope siap dah. Tak nampak apa-apa kosong pun. Ayat hudud Al-Baqarah 217. Murtad termasuk hudud. Man badala dinahu faqtuluhu. Hadis Bukhari. Siapa murtad, bunuh dia. Kalau dia tak taubat 3 hari abang, 3 hari. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad Hanbal dah. La tanya, la jawab, tak mampu terus. Bahaya orang murtad. Ayat hudud yang kedua ada dalam surah Al-Maidah 3 ayat 33, 38, 90. 33 merompak dan menyamun. 38 curi, potong tangan kalau mencuri. 90 pengharaman arak. Termasuk Al-Baqarah 219, arak, judi dosa besar. Dalam An-Nur ada 2 ayat 2.
tuduh orang berzina, tuduh orang liwat, tapi tak boleh bawa saksi, 4 saksi. Kawan yang tuduh tu kena belasah 80 kali sebatan kerana mengaibkan orang. Nampak tak? Nampak tak? Ayat 2 ni, ayat 2, orang yang berzina lelaki perempuan yang belum kahwin 100 kali sebatan, minta maaf. Ayat 4, tuduh orang berzina tapi tak ada saksi, dia kena 80 kali sebatan. Tu hudud lah, bukan banyak pun, 6. Qisas ni ada dalam 2 surah. Al-Baqarah 178, 179, Al-Maidah 45. Qisas ni maknanya pembalasan yang sama, kecederaan dengan kecederaan, nyawa dengan nyawa. Yang ketiga ta'zir. Hudud, qisas, ta'zir. Ta'zir tak ada dalam Quran. Ta'zir ni dia guna budi bicara hakim Islam. Contoh, orang yang tak semayang, bang, dalam Islam hakim boleh buat keputusan, boleh memenjarakan orang yang tak semayang. Hang tak semayang, hang aku tak pergi, hang keluar dari penjara. Tak, semayang ni wajib. Yang tu dia panggil ta'zir. Faham tak? Tengok Islam didik. Tak semayang, hang duduk penjara. Nampak tak? Bagus tak Islam? Bagus Sebab tu bila tak laksana syariat Islam jadi macam ni, surau ekon kemas, mai berapa cangok kan? Harap semayang jemaat ni orang penuh. Cuba buat undang-undang tu di Kelantan ni lah ni. Baca tak Syekh Ridwan? Dia pamin fusa pakai seluar pendek, kena. Undang-undang di Kelantan, siapa-siapa orang lelaki ke mendedah aurat, baik perempuan sama lah kan, akan disaman. Bukan dengan duit, dia panggil, dia bagi kaunseling, dia cerita kita orang Islam ni tak boleh dedah aurat. Bagus tak? Bagus tak adik? Bagus main futsal pakai seluar pendek, kena tangkap. Lepas tu bagi kaunseling. Orang lelaki dia boleh mendedahkan dia pusat sampai ke bawah tak boleh, atas tak apa. Tapi kalau ada orang perempuan tak usah lah, tak pakai baju. Tapi ada juga orang semayang tak pakai baju. Bengong tengok. Semayang menghadap Tuhan pun tak pakai baju. Aduh. Orang perempuan wajib tutup aurat keseluruhan tubuh badan. Al-Ahzab 59, An-Nur 31 tu. Yang lelaki tu pusat sampai lutut tu, lutut sampai ke pusat pusat sampai ke lutut tu kena cover. Yang tu hadis. Faham? Boleh share Ridwan? Ada nampak tanja ulama? Kemas no? Tak kemas? Hamai duduk ni? Itulah Islam. Tidak menentang. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Tu dalil. Siapa menentang Allah dan Rasul, buruk padanya. Surah ke-9 ayat 63. Siapa-siapa yang menentang Allah, menentang Rasul dalam ayat saya baca tadi, mereka ni penghuni neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang Islam dia tak menentang abang. Dengar negara Islam, dengar syariat Islam, kena sokong lah. Kita orang Islam ni menentang. Tadi saya baca hadis, dia tak lawan Islam tapi tak ada perasaan nak memperjuangkan Islam. Kalau mati pun bawa balik benih munafik. Tu dia tak lawan Islam, tambah lawan Islam, patut sangat kekal dalam neraka. Faham abang? Jadi orang Islam yang kedua, yang ketiga, tidak menentang perintah Allah dan Rasul. Jadi siapa menentang, buruk padanya. Ada lagi satu ayat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini ayat Quran An-Nisa 115. Balasan kerana menentang ajaran Rasul ialah neraka. Oh, tapi kalau tak baca hadis tak boleh. Dia kena kuat dengan hadis sama.
kan? Jangan duk cerita hadis je, ayat Quran tak ada, cerai kan? Kita bagi dua, bagi balance. Nabi bersabda, mathali wa mathalukum kamathali rajulin au qadanara wa ja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum 'anin nar wa antum tafallatuna min yadi. Hadis ni Syekh Ridwan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ringkas cerita, hadis ni menyokong An-Nisa 115. An-Nisa 115 kata siapa menentang Rasul, tempat dia neraka. Hadis ni pun cerita benda yang sama. Siapa menentang ajaran yang aku bawa, tempat hampa masuk neraka. Jadi Islam yang keempatnya ialah tidak menentang. Yang ketiga. Boleh? Nak biar nampak ngantuk dah tu. Tak balik-balik duduk rumah pegang astro tu dia beliak macam tu. Main dengar kuliah lali macam kena pit nah. Macam duk tengeh lali. Aku bercakap tu tak mengantuk. Cuba aku pun dengar lena juga. Ada seorang tu dia duk komplain, saya susah lena Ustaz. Susah lah nak tidur malam. Susah, hamai ikut kuliah aku. Dia ikut tiap-tiap kuliah tidur. Siapa kata tak kena makan pil tidur kan? Mai dengar kuliah. Sagi layu. Tambah duk sandak dan dinding tu baik abang. Nah, akhir sekali lah tuan-tuan. Yang dikatakan Islam, orang yang tidak menderhakai Allah dan Rasul. Kalau kita derhaka terhadap sultan ambil tindakan lah. Kalau derhaka terhadap Allah dan Rasul, jadi apa agak-agak? Macam adik baru main 5 minit, oh nak habis dah. Tak sampai, oi kira kemas Kemarin sembahyang Jumaat di mana? Dengar lah. Wah hang ada depan tu kan? Awak hang tak abang, aku tahu hang. Hang pakai mask pun aku tahu. Kemarin aku duduk kacau dia. Hang duduk sini ya. Best tak semalam khutbah Jumaat? Siapa dia khutbah? Aku kemarin tu. Tu duduk tengok macam sahabat ni. Adik ni kemarin. Dah aku hampa pakai mask berkucam akulah martabat dan naik jadi wali, mau tahu tak? Aku boleh scan terus temui muka dia siapa. Ada sekali tu tuan-tuan, seorang dekat 5 tahun saya tak jumpa dia. Ceramah saya dia duduk tantiang. Saya duduk tengok dia atas bawah tak puas hati. Syekh nak tanya sikit. Syekh orang balik pulau kah? Syekh begang betul. Tu dia heran tu. Dia mask tak buka. Tu aku dak abang aku wali hamba tak percaya. Jangan main-main. Tidak menderhakai Allah dan Rasul. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah hawa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Arti Islam yang keempat, tidak menderhakai Allah dan Rasul. Ni ayat dia, Al-Ahzab ayat 36. Siapa-siapa yang derhaka terhadap Allah, Allah kata orang ni paling sesat. Jadi bila kata jangan derhaka, apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul, wajib kita kena ikut. Suka tak suka kena ikut. Adik tahu tak, dulu ustaz ni kerja bank tu 16 tahun. Syekh Ridwan tahu tak saya kerja apa dulu? Sampai tak tahu. Ni kali pertama kenal ustaz. Tak pernah dengar. Nasib baik pernah dengar ustaz, umur pendek tu. Saya penuh kerja tuan-tuan. Abang tak kenal kan? Abang kenal tak? Tak kenal. Kali pertama saya pun kerja. Tapi oleh kerana Allah dan Rasul kata riba ni dosa besar, saya berhenti. Syekh Ridwan kerja apa lah ni? Jabat zakat. Boleh bagi 2 juta tak sekolah aku? Zakat banyak tu, tunggu apa lagi? Takkan duk faro'id kat hampa ya? Aku orang Kedah tak boleh no. Kita berhenti.
Kita tak mau derhaka pada Allah dan Rasul. Alhamdulillah abang hidup sampai hari ni. Abang umur apa dah ni? 56. Agak-agak saya umur apa? 46. Weh, 67 dah weh. Masa saya berhenti kerja dulu umur saya 35. 32 tahun dah saya tak ada kerja. Hidup sampai hari ni alhamdulillah, sihat dah. Faham? Kencing manis tak ada. Kencing orang pun tak. Kan? Penyakit yang paling bahaya kencing orang. Kencing manis ada ubat. Kalau kencing orang bagi telang kabat. Faham? Bagi dua tiga ketip satu, taut di mulut, tuang ayak, bagi benda dia, cucuk pengkok, pergi duduk. Pergi duduk di bulan tu. Tak ada kerja lain kerana kencing orang lah. Kita taat ke Allah tak susah hidup bang. Alhamdulillah bang. Bang kan tahu sejarah saya. Saya bukan bangga, saya syukur. Masa saya berhenti kerja tuan-tuan, saya meninggalkan segala-galanya. Rumah saya beli melalui bank pun saya bagi balik. Saya terpaksa jual kereta kerana tak ada duit simpanan. Tak berkat. Tak berkat. Hasil pendapatan riba, duit simpanan pun tak ada. Kerja 16 tahun, jual kereta tu usaha kehidupan anak-anak. Tuhan nak tunjuk abang, duit nak jual kereta tu pun habis. Aku kata nak makan apa ni kan? Bila kita yakin dengan Islam, kita tak derhaka pada Allah, Allah tolong. Syekh tak mau tanya lah, ustaz ada apa? 4 biji kereta tu. Rumah banglo. Besar tak besar lah. Buka 3 kaki, panjang 7 kaki, dalam 7 kaki. Oh ada dalamnya. Itu kubur tempat kau nak mampus. Allah bagi segala-galanya balik akhirat. Syekh menapi Mekah je. Abang menapi Mekah abang? Tak lagi 6 kali lah Syekh ni. 2 kali haji, 4 kali umrah. Hujung tahun depan kalau umur panjang nak pergi umrah. Tahun depan 2022. Allah bagi segala-galanya Syekh. Alhamdulillah. Rumah tak besar lah. Nah, rumah tak besar adalah kereta Alhamdulillah. Allah anugerah kat saya satu kereta baru Syekh. Allah hantar main daripada syurga. Wali-wali. Syekh pakai kereta apa? Mercedes apa? Duit zakat banyak, tunggu apa lagi? Tengok tuan-tuan, saya buat kerja ni 4 biji kereta. Hak saya beli satu lah, hak dia semua bagi. Allah hantar main. Allah, ni hak saya pakai nazar ni orang bagi. Di rumah adalah HRV baru 120,000. Mercedes tak ada, Velfire tak ada. Allah hantar main nak buat macam mana? Bukan kita minta. Kena yakin. Kalau kita taat kepada Allah, tak susah hidup abang, percayalah. Allah tak buat zalim. Dia tak? Yang nak buat zalim tu siapa dah? Kita. Betul? Saya baca hadis dulu. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Sesungguhnya wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku mengharamkan ianya juga ke atas kamu, maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Tuhan sampai bersumpah, Syekh Ridwan, Tuhan tak buat zalim kat kita. Tu hadis tau. Hadis Muslim atau Bukhari, hadis ke-24 dalam Matan Arba'in. Ayat Quran surah Yunus ayat 44. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya aku tak buat zalim ke atas manusia walaupun sedikit, akan tetapi manusia tu yang menzalimi diri mereka sendiri. Saya taat pada Allah, alhamdulillah. Anak-anak tak pernah kelaparan abang. Anak tak ramai lah, 4 lah. Nah, pendidikan mereka sempurna, alhamdulillah. Semua dah kahwin lah, saya tak perlu fikir lah. Kan? Allah bagi segala. Haji 2 kali nak buat apa lagi? Umrah 4 kali dah bang, alhamdulillah. Nah, kawan-kawan kita kerja besar-besar, general manager, haji pun tak pernah buat lagi. Kita buat kerja ni 6 kali dah pergi. Adik pernah pergi? Atau bila nak pergi? Simpan duit lah. Simpan. Ada apa duit? 100. Bila nak boleh pergi? Lah umrah mahal 7,000 ke 8,000. Nah, dia buat sistem baru lah ni tuan-tuan, Arab Saudi. Kalau pi lah ni visa umrah, bukan visa pelancong.
Ingat tuan-tuan kena cek ni dengan mana-mana. Saya nak bagi tips sikit lah untuk mengakhiri. Jangan tertipu, jangan terpedaya. Gemak murah ni, pi umrah ke, pi haji, ada risiko. Kalau visa pelancong abang, jadi apa-apa, kita sakit di sana, masuk hospital di Arab, tengok bil ratus ribu rial, mampu pakai tak balik Malaysia.